Kalau main 3 orang, laki-laki 2 orang, perempuan 1 orang. Hal seorang tu bini dah. Hal seorang yang nak jentak dah. Dia bawa tolong main lepas kan? Tak mau. Dia syarat laki-laki 3 orang. 2 laki-laki, 1 perempuan. Semayang ni masjid Rafi'ah. Alin tak main. Habis semua orang Korea ni belajar. Termasuk surau tak ada lah. Kalau 2 orang laki-laki. 3 laki-laki main, lepas. Tapi kalau 3 laki-laki, 2 senter, 1 gila, tak lepas. Dan syarat 3 kena senter. Saya sambung balik lah tajuk sembilan jemaah ni. Bulan lepas tuang. Bulan balik sana tu cerita pasal korban dia. Kita sambung sembilan jemaah ni. Kita mula-mula dengan solat jemaah yang paling afdal. Solat jemaah yang paling afdal. Jawab dia, solat jemaah yang dihukum fardu kifayah ialah solat fardu. Yang fardu kifayah tu, sembahyang jemaah tu solat fardu. Mana sembahyang raya tu bukan fardu kifayah lah. Jemaah juga kan. Sembahyang tarawih pun jemaah juga bukan fardu kifayah. Yang dihukum fardu kifayah tu solat fardu 5 waktu tu. Tak termasuk sembahyang Jumaat. Baik. Antara 5 waktu solat yang fardu itu, maka solat subuh dan solat Isyak adalah yang paling afdal. Dan 5 tu. Maghrib, kita mula dengan maghrib lah. Maghrib, Isyak, subuh, zuhur, asar. 5 tu, sembahyang subuh dengan Isyak paling afdal. Paling afdal. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ma min salatin afdalu min salatil fajri yaumal jumu'ati fi jama'atin wa ma ahsabu man syahidaha minkum illa maghfuran lah. Maksudnya, tidak ada solat yang paling afdal melainkan solat subuh hari Jumaat. Solat subuh hari Jumaat yang dilakukan secara berjamaah dan tidak terhitung orang yang melakukannya dari kalangan kamu, melainkan diampunkan dosa-dosanya. Baik. Dia kata sembahyang subuh Jumaat. Okey, baik. Dia kiaskan juga bahawa solat Isya, Maghrib dan Asar, dia nak kira hari Jumaat tu. Dia kiaskan juga bahawa solat Isya, Maghrib dan Asar yang dilakukan secara berjamaah pada hari Jumaat adalah lebih afdal daripada hari-hari selainnya. Dan seminggu ni kita sembahyang subuh hari Jumaat tu lebih afdal, ini berdasarkan hadis Nabi, lebih afdal daripada sembahyang subuh 6 hari selain Jumaat. Maka ulama mengkiaskan jika demikian, dia kata lain daripada sembahyang subuh, mana Isyak, Maghrib dan Asar juga yang dilakukan pada hari Jumaat tu lebih afdal daripada sembahyang Isyak, Maghrib dan Asar 6 hari yang selain Jumaat. Sembahyang lohor tak ada. Kalau sembahyang lohor ada celau. Pada hari Jumaat dia tak ada sembahyang lohor, dia ada sembahyang Jumaat. Kalau pada sembahyang zuhur hari Jumaat lebih afdal daripada punggah. Tetapi ada juga boleh tu kan, tak boleh. Sembahyang lohor hari Jumaat ni lebih afdal, ada lebih afdal daripada hari yang lain bagi orang-orang yang tak wajib sembahyang Jumaat. Tak boleh pada orang-orang ni sebelit tirai. Baik. Lebih afdal bagi orang-orang yang tak wajib sembahyang Jumaat. Ataupun orang-orang yang berkeuzuran daripada sembahyang Jumaat. Dia bila uzur tak wajib lah. Macam orang sakit dia tak pergi Jumaat tak boleh. Maka sembahyang zuhur pada Jumaat itu pun dikira lebih afdal daripada sembahyang zuhur pada hari-hari yang lain. Siapa yang sengaja sembahyang zuhur hari Jumaat, dia bukan afdal. Dia berdosa kerana tak sembahyang Jumaat. Dia sengaja. Ini malam malah habis sembahyang Jumaat awak.
Tak tahu dia ikut mana tu. Maka dia pun sembahyang zuhur. Berdosalah dia kerana tak sembahyang Jumaat. Baik. Pada hari-hari lain. Hari lain daripada Jumaat. Solat subuh dan Isya paling afdal dilakukan secara berjemaah. Ini tak masuk Jumaat ni. Jumaat tu memang afdal lah. Pada hari lain malah kita mula Jumaat. Satu Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Maka dalam satu Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tu, maka 5 waktu tu subuh dan Isya 2 teh. Paling afdal dilakukan berjemaah. Solat subuh dan Isya mengatasi solat zuhur, asar dan maghrib. Dari segi kelebihan afdalnya, kerana berjemaah pada solat subuh sangat sukar dilakukan. Tu ya kan, yang subuh payah yang senang. Dia ada setengah orang tu dia malam payah nak tidur, pakai kanan subuh boleh ni no. Tetapi bang subuh pula pakai dak terus. Ada setengah orang pula dia tengah tidur tu mimpi menarik main satu. Kalau mangkit habis mimpi tu. Dan ada orang memang masa penyegahan. Itu yang banyak orang. Jadi nak mangkit sembahyang subuh tu Tuhan mengetahui. Sebab tu dia kata dalam senarai 5 waktu solat tu yang paling afdal sembahyang subuh pasal berjemaah ni pasal payah. Payah nak mangkit sembahyang subuh. Dan kesukaran berjemaah solat Isya mengikuti kesukaran berjemaah solat subuh. Sembahyang Isya pun payah tahu nak jemaah. Walaupun masa dia panjang, selalu orang kata apa? Jom kita sembahyang Isya jemaah. Waktu Isya panjang. Tak juga. Dia jawab, waktu Isya panjang. Jom sembahyang Isya jemaah. Tengok bola tu. Betul? Dia sembahyang Isya. Kena ikan bakar tu tom yam macam-macam. Jadi payah nak sembahyang subuh jemaah tu payah. Nombor 2 paling payah Isya. Baik. Tak mana bukti lah. Din bukti kata afdal sembahyang subuh dan Isya berjemaah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla al-isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Man shalla as-subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-lail kullahu. Sesiapa yang solat Isya berjemaah, Nabi kata macam dia beribadat separuh malam. Dan sesiapa yang solat subuh berjemaah seperti dia beribadat keseluruhan malam. Beribadat ni buat ibadat. Kalau sembahyang Isya berjemaah, dia dapat pahala macam dia beribadat separuh malam. Separuh malam ni kita kena tengok malam ada apa jam. Contoh. Malam kita tu bermula dengan masuk maghrib. Yang masuk maghrib. Bila masuk maghrib 7.30 kita habis lah. Senang kira dia 35 lembat. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30. Buatlah 10 jam macam lah. Dia buat dapat macam 5 jam buat ibadat. Lebih kurang betul lah. Hebatnya sembahyang Isya berjemaah. Barang siapa sembahyang subuh berjemaah dapat pahala kelebihan dia macam dia beribadat keseluruhan malam. Itu hebat. Sembahyang subuh. Habis. Hukum solat jemaah. Hukum solat jemaah. Hukum solat berjemaah adalah fardu kifayah kepada kaum lelaki yang merdeka dan bermukim di sesuatu tempat. Orang musafir tak fardu kifayah lah. Solat yang dimasukkan ialah solat fardu. Itu 5 waktu. Sekiranya ada beberapa orang lelaki yang mendirikan solat jemaah pada setiap waktu di sesuatu tempat, maka mereka yang lain yang tidak solat berjemaah tidak berdosa. Sebaliknya, jika semua orang lelaki di sesuatu tempat tidak mendirikan solat jemaah, maka semua mereka berdosa. Maksud dia buat jemaah ni, maksud dia kena nak terangkat
fardu kifayah ni. Sembahyang tu dia kena buat di masjid ataupun surau. Sebab masjid ni ataupun surau tempat syiar fardu kifayah. Kalau kita sembahyang Jumaat di rumah, dapatlah pahala 27 tu. Tapi masjid tutup. Tak ada siapa sembahyang Jumaat di masjid. Surau pun tutup. Maka semua orang dalam Korea tu pegang dosa Allah. Pasal apa? Tak terangkat fardu kifayah. Dan syarat fardu kifayah tu pula, sekurang-kurang orang buat sembahyang Jumaat tu 3 orang. 3 orang dan jantina jantan, laki-laki. Kalau main masjid 3 orang, tak lain tak main. Lah ni lebih nah yang tak main kalau tak berdosa lah. Tak main kalau tak berdosa lah. Bila kita tolong angkat betul payah apa? Ada. Okey. Saya tak kira. Saya bukan mukim ni. 3 orang tu hak bermukim tu. Saya main yang tumpang tu saya tak kira. Tapi tempat dia ada orang lah. Orang bermukim di Taman Udara ni kena ada 3 orang. 3 orang ni laki-laki. Main 3 orang main Jumaat. Habislah orang Taman Udara ni tak berdosa lah. Kerana tidak melakukan sembahyang Jumaat. Pasal 3 orang ni, kalau betul-betul lah main 3 orang, keluar kena cari dia bawah. Betul-betul main 3 orang, keluar main Jumaat tu, cari dia bawah di kedai makan. Hampa kena belajar kami makan. Sebab kami tolong lepas dosa apa? Sebab kami sembahyang Jumaat. Dia pun terima kasih nak makan apa? Cakap dia. Itu lebih kurang. Sungguh dia orang ni. 3 orang. 3 orang syarat dia lelaki. Dan lelaki tu syarat bermukim. Syarat dia bermukim. Kalau main 3 orang, laki-laki 2 orang, perempuan 1 orang. Hak seorang tu bini dah. Hak seorang yang nak jantan dah. Dia bawa tolong main lepas lah. Tak mau. Dia syarat laki-laki 3 orang. 2 laki-laki, 1 perempuan. Semayang ni masjid Rofiah. Alin tak main. Habis semua orang Korea ni berdosa. Termasuk surau tak ada lah. Kalau 2 orang laki-laki. 3 laki-laki main, lepas. Tapi kalau 3 laki-laki, 2 senter, 1 gila, tak lepas. Dan syarat 3 kena senter. Kalau main 3 jemaah tu, 2 laki-laki, seorang darai. Terangkat lah perlu lebih. 3 laki-laki, main 3 jemaah, 2 laki-laki, seorang darai. Terangkat lah perlu jemaah. Terangkat, boleh apa? Kena silap kerana tu. Tengok aku lah. Tunggu. Silap kan? Silap tak ada. Silap tak ada. Terangkat. Dia pergi buang di siang. Di sini dia panggil nak jadi perempuan. Dia pergi buang. Tapi dia main-main di mana. Tentu kata dia bertobat. Dia tobat. Ataupun main-main tu orang kata Allah, 2 lelaki tak apa saya jadi lelaki sah. Cik kata dia lah, dia buka lah apa skirt dia tu pakai ikan pelekat buh kepiau. 2 lelaki 1 darai. Soalan tanggal apa tu kepiau tu? Tanggal angkat. Dia adalah lelaki, cuma watak dia perempuan. Cuma jangan bagi jadi imam lah. Dia jadi imam seorang boleh lah. Masalah. Buka speaker lah. Orang bekat mic. Okey, tuan-tuan. Ada isu ulah ya. Bak darai ya. Bak darai syok dengan ulah. Mau ni ulah segala. Mufti Pulau Pinang, Mufti Pahang kata tu happy buat haji tu, hak jantan nama dia pasport dia perempuan tapi dia pakai ihram. Tu kira okey bah. Gen habis kena orang jantan. Dia bukan ada orang korban dalam media sosial pun kan.
Dia dua orang mufti boleh. Mufti faham boleh. Dia kata kena ambil tindakan. Jadi dia menghina agama. Mufti faham lah. Mufti Pulau Pinang kata lebih kurang tak boleh. Sebab dia berdosa. Dia tu ibadat dia ke nak sah tu, nak sah mana hampir pakai tu. Semayang, kalangan semayang. Hang perempuan, hampir pakai menjawab, wanita. Orang pun lari lebih, tu ya. Tu. Zaman lah kan mereka kan. Kan mereka. Habis. Pok-pok tu tak tahu dia ikut malah tu. Tapi ada orang ikut. Tu insya-Allah. Orang tamat muda apa dah? Tak tahu. Habis. Orang-orang perempuan tidak termasuk dalam senarai mengangkat fardu kifayah. Tetapi jika mereka melakukannya, mereka juga terus mendapat pahala yang serupa. Pahala apa? Pahala sembahyang jemaah. Macam kalau orang perempuan malam ni di masjid, yang telah angkat fardu kifayah tu kita orang insan. Tapi mereka dapat pahala sama dengan kita. Cuma penyelamat tu kita, bukan orang perempuan. Macam katalah 3 orang lelaki mai naik motor 3 biji. Ni malam ni kau mai lah 3 biji. Pakai mai bini semua. Pakai mai bini seorang satu. Terlihat yang ketiga ada mai 2. Jadi 4 lah. 4 perempuan, 3 lelaki. Terangkat fardu kifayah. Pasal 3 lelaki ada dalam masjid. Terangkat. Orang perempuan ikut belakang apa tu? Bini apa? Mereka tak mengangkat fardu kifayah, tapi mereka mendapat pahala yang sama dengan orang lelaki. Pensyariatan solat jemaah dalam berdasarkan ayat 102 surah An-Nisa. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Dan apabila engkau wahai Muhammad berada dalam kalangan mereka, itu semasa perang, lalu engkau mendirikan semayang dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah satu puak daripada mereka berdiri mengerjakan semayang bersama-samamu. Dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga musuh. Dan hendaklah datang pula puak yang lain, iaitu yang kedua, yang belum semayang kerana menjaga musuh, maka hendaklah mereka bersemayang berjemaah bersama-samamu. Dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Ini ayat ni cerita semayang masa perang. Orang pergi semayang takut. Ayat ni menunjukkan tentang solat jemaah pada solat khauf. Khauf tu semayang takut ketika perang. Okey, berdasarkan ayat ini, jika ketika dalam ketakutan pun diperintahkan solat jemaah, saya takut mengenai jemaah, maka ketika dalam keadaan aman, tentulah lebih utama solat jemaah dilaksanakan. Lah kita aman lah, tak ada takut apa. Kita tak takut apa. Tak. Ada orang takut. Siapa orang tak biasa ni? Aku takut. Takut apa? Takut anak makan nasi tak tinggal kat aku. Oh, dia takut tu kan. Bukan takut musuh kan. Walaupun salat jemaah hanyalah fardu kifayah, tetapi syariat tetap mengingatkan setiap muslim supaya tidak mengabaikannya. Jangan abai. Nah, mana fardu kifayah hak angkat di masjid tu. Tapi janganlah kita abai. Bagi lagi ramai lagi bagus. Habis. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min salasatin min qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jama'atu illa istahwadha 'alaihim asy-syaitan. Fa 'alaika bil jama'ati fa innama ya'kulu adh-dhi'bu min al-ghanam al-qasiyah." Tidaklah daripada 3 orang yang tinggal dalam sebuah qaryah. Qaryah tamak udah atau kampung yang tidak dilaksanakan solat jemaah di kalangan mereka,
melainkan syaitan menguasai mereka. Dan tak ada langsung solat jemaah, sah. Habis semua orang itu kena kuasai oleh syaitan. Maka naklah engkau mendirikan solat berjemaah. Sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang jauh daripada gembalanya. Nabi buat bandingan tu. Nabi buat tu. Kambing tu sekok-sekok. Kambing tu sekok-sekok tu diumpamakan orang yang sembahyang soal. Itu tak sembahyang toy. Kambing duduk dalam gerombolan bersama dengan gembala. Disamakan seperti apa nama? Orang yang sembahyang jemaah. Apa Nabi nak banding ni? Nabi nak banding kata, kalau kami duduk dalam kumpulan yang banyak bersama gembala, serigala nak main tak berani. Serigala nak main tak berani. Pasal apa? Banyak. Serigala seekor. Gembala ada. Katuk membui. Tambah pula hak jaga kambing tu ada pistol. Dia tembak api. Tapi kalau kambing duduk tengok-tengok, gembala duduk jauh, serigala akan main makan. Maka dibandingkan dengan orang sembahyang jemaah lah. Orang jemaah ramai-ramai, syaitan payah nak goda. Tapi kalau dua orang seorang, syaitan mudah goda. Jadi syaitan tu serigala. Tu dia lah. Umpama. Masa syaitan tu serigala. Hak yang sembahyang jemaah tu kambing. Lepas tu kalau tu tak mau pergi, nak kena jadi kambing, udahlah, tak kena juga. Nak buat bandingan kata kambing tu selamat daripada serangan serigala kalau dia duduk dalam kumpulan yang banyak berserta dengan penjaga dah gembala. Jika kambing yang sesat dan tengok pandai duduk tekok-tekok, maka serigala kambing habis. Seseorang yang pergi ke masjid atau ke mana sahaja tempat untuk mendirikan solat jemaah, dan sebaik saja dia sampai di sana para jemaah telah selesai solat, maka dia tetap mendapat pahala solat jemaah. Dia pergi masjid, sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pergi nak sembahyang jemaah, sampai orang sembahyang dia di salam, maka dia sembahyanglah seorang-seorang. Dia tetap dapat pahala sembahyang jemaah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma raha fa wajada an-nas qad sallu a'tahu Allah mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yunqitu dhalika min ajrihim syai'a. Sesiapa yang berwuduk dan mengelakkan wuduknya, mengelak wuduk ni buat bagi sempurna wuduk. Saya tengok tu orang ni sembahyang mampu ya. Tentang kalau tengok satu, saya tak mahu abang kampung tu, takut kampung tu kampung orang yang dalam masjid ni, kita kampung aku abang lah. Dia ambil ni, saya pergi lewat tu cerita ni lama, zaman tak ada wis. Sebab tu kita cari tempat ceramah tak ada, lambat. Zaman tak ada wis, tak ada tu lah apa, GPS tak ada. Okey, sampai masjid tu, budak-budak lah ambil sembahyang di kolam. Tu ambil sembahyang lah. Muka haram tak kena air ambil tu. Lepas tu dia celup dalam kolam. Saya tengok dah. Dia buat macam ni. Dia tangan, dia celup dalam kolam tu. Air lekat di tengah dia. Lekat dia buat tu. Sebab tu. 3 kali. Sebelah kiri. Nanti dia sepuh belah tu, dia juri kaki kot dah. Sembahyang dah tak sah, pasal ayat sembahyang dah tak sempurna. Saya tengok dia buat saya nak sapu dan ceramah. Sepuh tu kan, tempui. Jadi kita berdasarkan sembahyang ni kena sempurna lah. Contoh macam kalau cincin, pakai cincin, yang celup tu yang terlekat, yang kena golek-golek tu. Kalau buang lagi bagus. Betul tak? Itu nak sempurna tu. Kalau tangan dia tu macam dia baru balik potong getah, ada kesan-kesan getah, dengan cuci tu, takut orang panggil apa? Kerak tu, bimbu tu, maka ayak tak sampai di kulit. Macam orang duk tukang masak. Dia pun
cincang daging mampung kena darah ni. Darah kadang-kadang berkurang, ayam tak kena. Buh tu ya. Maka tidak sempurna wudu. Ada setengah orang sempurna terlampau. Satu orang telefon dia lagi kemai. Dia telefon saya tu, dia balik tu. Kampung saya tak mau banget, takut kampung tak bisa tuan. Dia telefon dia kata apa? Saya ada tak kerja mana? Hantu nak tanya apa? Kerat kaki. Tak apa lah. Saya nak tanya masalah, tanya saya soalan. Saya ambil sembahyang. Kaki nak kena basuh. Dekat kaki nak basuh macam apa? Kaki nak, dia tak ada kaki kerat nak kena basuh. Dia tak, saya ada kaki lagi. Sudah, kaki palsu. Kaki palsu tu nak kena basuh nak ambil sembahyang. Nak orang. Tentunya orang, tapi dia tanya tu nak tahu tak apa lah. Mana dia baru duk belajar. Saya tak, ni Pak Long kaki tak kena basuh, dia kaki palsu. Cuma basuh kalau nak masuk masjid takut bijak tak ayam. Bukan basuh pasal ambil sembahyang. Depa kata kena basuh. Depa tu depa. Ada orang sendiri lah. No. Dia ambil semua tak betul. Benar tu tak tanya tapi macam mana dia tak tahu. Tengok. Jadi kita ambil sembahyang begini elok. Jadi Nabi kata siapa ambil sembahyang dan mengelokkan ayat sembahyangnya kemudian dia pergi ke masjid untuk solat jemaah. Lepas ambil sembahyang, terus start maju. Pergi masjid main jemaah. Bila sampai di masjid, didapati orang ramai telah selesai solat. Tak ada beleng-beleng, tak ada. Kukuk dia nak masbuk, tak ada. Habis semua solat. Tinggal ada solat. Kalau ada beleng-beleng ni tak apa kan? Tak langsung. Maka Allah anugerahkan kepadanya pahala seperti orang yang diperoleh oleh orang-orang yang telah mendirikan solat jemaah. Tanpa sedikit pun mengurangkan pahala orang-orang yang telah menyempurnakan solat jemaah. Tapi syarat dia, syarat bukan tahu tu. Dia ambil sembahyang. Dia ambil sembahyang jemaah. Dia tiap pergi masjid sampai orang yang ambil. Sebab apa dia tu? Kerana dalam perjalanan dia ada arai. Mungkin tayar pecah. Ataupun trafik light tak mau naik hijau. Itu tak hijau-hijau merah. Rupanya lampu mampu. Tak hijau-hijau. Itu kereta lain pederai semua lah. Dia pun tahu trafik light mampu. Kereta lain pederai semua dia tak pederai semua tu. Dia tak hijau-hijau. Tak hijau-hijau. Tunggu lama sampai orang pergi salam. Lepas tu orang pun heran dia. Pelong pasal tak heran. Lampu tak hijau. Oh sini lampu kotak. Oh tak bang. Dia tak tanya. Dia pun main. Main. Orang pergi salam. Hal itu dia dapat pahala. Tapi kalau dia sengaja. Mana segan main tu. Dia dengar ambil sembahyang. Ambil sembahyang clear lah. Dia dengar di masjid untuk imam baca. Sami Allahu liman hamidah. Dia dapat relax. Sokong. Allahu Akbar. Pergi rakaat kedua. Kena tarik. Elok tu dia pun dengar bunyi set-set dalam apa speaker masjid ni. Dia maksud kama sallaita. Dengar sikit lah. Dia pun start betul main. Tegak-tegak. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun main. Allahu Akbar. Dia tak dapat. Dia tak dapat kepala jemaah. Pasal apa? Memang mengajar. Memang plan dulu tu. Dia tak dapat. Yang dapat ni dia memang nak main tapi nasi dia tak berui. Nasi dia tak. Kadang-kadang main. Sampai di masjid. Ambil sembahyang elok, terkentut. Pergi ambil sembahyang. Masuk. Lalu contoh tu lah. Atau main masjid. Tak tahu langkah-langkah. Kain gelap. Tak ada. Perak itu. Lepas tu pergi dalam kereta. Cari kepada kain spare. Ada. Yang batik. Kain batik ni lah. Dia pun sah lah kita ambil kain batik. Sah lah. Sah. Tapi jangan jadi imam. Jadi makmum yang salah. Pakai kain batik itu imam. Dia tentang tengok ni dia, negara Afrika dengan Malaysia. Dia terkali tentang tengok. Orang perempuan di Afrika, dia pakai baju kotak-kotak.
Orang jantan pakai baju bunga-bunga di Afrika. Kita tengok yang mana jantan, yang mana betina. Kita tengok di Afrika, pasal orang perempuan mereka pakai baju kotak-kotak. Kita orang jantan, ada orang jantan pakai baju bunga-bunga. Mereka tu main kat kita pula tengok orang jantan pakai baju kotak-kotak, orang perempuan pakai baju bunga. Mereka puak macam kita puak. Kita habis mana jantan mana betina. Mereka main dulu mana jantan mana betina. Jadi saya nak abang pada jemaah semua yang kata pergi masjid tu orang bagi salam dah kita dapat bela jemaah, iaitu kita tak rancang tak pergi lewat. Kalau kita rancang memang begitu, memang tak dapat pahala berjemaah. Habis. Sesungguhnya kesempurnaan solat ialah solat jemaah sekiranya seorang itu mendengar azan, dan solat jemaah itu lebih sempurna apabila dilakukan di masjid atau tempat azan di kemenangan. Itu lebih kemas. Bagi orang yang tahu tu, orang yang tua tak, itu tak lain. Kita dengar azan. Ini cerita bagi orang yang dengar azan di masjid Rafi'ah. Dia dengar, masa dia dengar tu, kalau dia macam dia tak sengaja pergi tang lain lah. Afdal dia semayang di masjid Rafi'ah. Kalau dia di dalam Korea Temauda ni ada tu masjid tu. Dia orang Jamiah. Dengar azan di situ. Mana tu? Dengar sini. Macam mana nak pergi dengar sana? Macam mana dengar sini? Katanya kalau rumah angkat sana, memang sana. Kalau kat sini, mana ni? Kalau yang duduk tengah-tengah, dia pening. Duduk tu masjid tu. Ni, dia duduk tengah-tengah. Orang azan serentak. Dia kata, Ustaz, saya dengar dua-dua. Saya pening, tak tahu nak pergi mana. Ustaz, tak kalau tu, yang rumah, jahannam. Ingkuk tuai. Kalau berlaku lagu tu, hang dengar tak mana? Sana mendengar, sini mendengar. Berarti hang ada pilihan lah. Nak pilih yang mana? Tak ada masalah. Habis. Rasulullah sabda, man sami'an nida'a falam ya'ti fala salata lahu illa min udhri. Sesiapa yang mendengar seruan azan tetapi dia tidak ke masjid. Tak ke masjid tu maksud biasanya azan ni kemenang ke masjid. Masuklah kalau surau pun dia lah kan. Surau. Mana dia tak pergi di tempat azan tu. Dia dengar. Maka untuk solat jemaah sana, maka tidak solat baginya. Mana solatnya tidak sempurna. Kecuali jika dia uzur. Jadi jika dia uzur. Okey. Adapun solat Jumaat, ini solat Jumaat ni. Hukum mendirikannya secara berjemaah adalah fardu ain. Saya pergi kata fardu kifayah lah. Sembahyang Jumaat, hukum mendirikannya adalah fardu ain. Orang-orang yang wajib sembahyang Jumaat. Orang lelaki bermukim, merdeka, berakal, balik. Itu wajib. Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenar. Berjual beli ni kalau kena muji ilmu tafsir lah. Sebab biasanya manusia ni dia kalik dengan urusan jual beli. Tetapi kalau muji ilmu tafsir, mana sebarang aktiviti hendaklah ditinggalkan. Bukan dekat jual beli lah. Sekali yang buruk lah. Kereta pun kena berhenti. Dia buat kereta, hantar main mak. Tak apa. Hantar pula langsung orang kata tinggal jual beli. Orang menegak yang kena pergi. Buat kereta tak apa. Mampu itu kena muji ilmu tafsir lah. Hukum solat Jumaat pada kebanyakan hukum solat jemaah. Ni jemaah boleh. Tadi Jumaat tu fardu ain. Hukum solat berjemaah pada kebanyakan solat sunat adalah sunat saja. Ini untuk sembahyang
Sembahyang apa? Sunat. Sembahyang sunat yang jemaah dah. Sembahyang tarawih, sembahyang raya, sembahyang istisqa. Sembahyang apa nama? Istisqa tu minta hujan. Minta hujan. Itu di antara solat-solat yang disunatkan berjemaah. Hukumnya sunat. Sembahyang tu sunat. Dapat pahala. Pergi sembahyang jemaah pula sunat lagi. Dua sunat. Dapat pahala yang banyak. Jadi antara solat sunat yang disunatkan jemaah, sembahyang raya, doalah, ada fitri, ada adha, gerhana matahari, gerhana bulan, solat istisqa itu solat minta hujan, dan solat tarawih. Yang tarawih. Solat witir pada bulan Ramadan juga disunatkan berjemaah dan dilakukan selepas solat tarawih. Okey. Bilangan jemaah. Ni bilangan jemaah. Tadi saya total sikit tapi detail. Sekurang-kurang bilangan jemaah ialah 2 orang. Iaitu imam dan makmum. Ini untuk sembahyang jemaah. Bukan angkat fardu kifayah tu. Di masjid dia kena 3. Sekurang-kurang bilangan jemaah ialah 2 orang, iaitu imam dan makmum. Walaupun dengan kanak-kanak. Semakin ramai bilangan jemaah adalah lebih afdal daripada bilangan yang sedikit. Rasulullah sabda, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah, wa salatuhu ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajul, wa ma kana aksar fa huwa ahabbu ila Allah Ta'ala. Salat seorang lelaki bersama seorang lelaki yang lain, itu salat Jumaat lah, adalah lebih baik daripada salatnya seorang diri. Kalau dua orang buat pamaian mesin-mesin, bayang berjemaah. Salatnya bersama 2 orang lelaki adalah lebih baik daripada salatnya bersama seorang lelaki. Mana bilangan jemaah tu dah meningkat. Tadi 2 orang dah jadi 3. Dan salatnya bersama jemaah yang lebih ramai adalah sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Lebih ramai lagi bagus. Okey. Tu daripada bilangan jemaah. Mana sekurang-kurang bilangan jemaah 2 orang. Ini jemaah dapat pahala ni. Untuk angkat fardu kifayah dia kena 3 orang. Habis. Tempat paling afdal untuk solat jemaah. Tempat paling afdal. Tak mana? Masjid adalah tempat yang paling afdal untuk solat jemaah bagi kaum lelaki. Tak ada lelaki lah. Masjid. Manakala bagi kaum wanita dan khunsa pula. Khunsa ni maksud ada 2 alat. Ada 2 alat yang maksudnya yang khunsa yang ada 2 alat yang tak boleh nak dipastikan dia jantan ke tidak. Kalau khunsa ada 2 alat tapi dia cenderung salah satu. Kalau dia cenderung jantan, dia adalah jantan. Kalau dia cenderung perempuan, dia adalah perempuan. Tapi kalau 2 alat ni, khunsa ni, dia ada 2. Yang lelaki yang buat khunsa. Dia tahu. Yang ada 2 alat, ada. Yang kencing kat mana? 2. Itu dia khunsa. Khunsa ni dia ada cerita bab khunsa ni. Nak dengar cerita khunsa? Ni saya cerita bab fiqh kan, saya cerita bab ni, cerita fiqh. Mengaji dalam bab fiqh. Khunsa ni dia seorang bukan lelaki lah, seorang manusia yang ada 2 alat. Yang ada 2 alat. Dan khunsa ni dia ada 2 jenis. Yang pertama dia punya khunsa wadih. Khunsa wadih itu khunsa nyata. Yang kedua dia punya khunsa muskil atau ghair wadih. Muskil ni itu khunsa yang hak nyata tu khunsa yang boleh ditentukan dia lelaki atau perempuan. Khunsa muskil ni gagal. Tak tahu lelaki ke perempuan, maka jenama yang sesuai untuk dia khunsa. Khunsa. Kalau khunsa wadih ni dia ada 2 alat. Kita boleh tentukan dia lelaki atau perempuan dengan cara yang pertama apa? Dengan cara kenjin. Cara kenjin. Tengok dia kenjin. Tapi dia tak bagi. Maksud tengok ni hang kencing kau mana? Khunsa ni. Yang ada berapa alat? 2. Kita cemburu kan? Syok hang ada 2 aku satu lah. Cemburu. Dia dilema. Okey. Tanya ada, hang ada 2 alat? Ya, 2 alat. Hang kencing kau mana? Kencing dia hang kencing. Hang tu apa? Kita jantan. Mana ada jantan?
Apa tu? Hang kencing keluar pula. Dia tanya kita boleh. Aku bukan khunsa. Hang keluar pula. Keluar aku macam tu. Bawa ada jantan. Maka kita namakan dia lelaki. Namakan dia lelaki. Tapi kata, hang ada balat. Ya. Bunyi pun. Tanya hang ada balat. Yo. Hang bunyi keras. Keluar pula. Macam mana? Itu jantan. Boleh. Tanya hang ada balat. Ya. Keluar pula. Ya. Balik dia raya. Dia perempuan. Kan payah tahu lah. Hantu khunsa. Dia main satu soalan. Kalau tak khunsa ni panjang. Sampai pukul 10. Dia noh je. Rengkan-rengkan. Yang kedua, dia kencing. Khunsa ni. Dia keluar ke duduk. Itu masalah. Hang ada balat. Dua. Keluar. Hang kencing keluar mana? Duduk. Game. Tadi dia kata keluar lagu hang kan? Ini dua. Macam mana? Boleh tahu lelaki-lelaki buat? Boleh. Tanya dia. Hang kencing keluar kau lah. Duduk. Setiap kali kencing keluar. Duduk. Ikut gila. Ikut gila. Rehat keluar ke belah perempuan. Isnin keluar belah lelaki. Hari Jumaat keluar belah perempuan. Selepas Jumaat keluar belah perempuan. Tak kenal main Jumaat. Mampu. Jahanam. Jadi khunsa ni dia cara kencing sudah baca lagi tak fikir. Tak apalah saya terus main mengejar lah apa. Bila dia kencing keluar dua-dua jawapannya tengok dia keluar ke mana banyak. Keluar ke mana apa? Hang keluar ke mana banyak? Kalau keluar macam hang tu adalah lebih kurang sejak. Mana perempuan ada 4 titik tu. Dia jantan. Dia ada dia keluar ke mana banyak. Kalau dia kata hang keluar ke mana banyak, sama banyak. Mampu hilang. Maka kita tak boleh tentukan dia lelaki atau perempuan boleh itu kecil. Sebab dia keluar sama banyak. Antum kita nak tak ada putih lagi. Ada lagi step dah. Ada lagi step. Tengok dia balik. Tengok dia balik orang. Hang balik ni. Balik siap lah. Balik. Apa tanda balik? Keluar yang mana? Hang keluar yang mana? Hari Jumaat keluar. Keluar yang mana pula? Dia kata macam mana kita tak? Jantan. Jantan. Jadi, cara kencing dah tak boleh nak boleh tengok dia balik lah. Okey. Lepas tu tanya, hang balik ni? Balik lama ni. Apa balik? Mahid. Perempuan. Betul tak? Okey. Cara balik pun feel. Dia balik dengan cara cukup umur. Parah. Orang balik cukup umur ni artinya ayat mani tak keluar, haid tak main. Maka dia balik cukup umur 15 tahun. Hang balik lah. Umur apa? 15. Balik macam mana? Cukup umur. Ayat mani keluar? Tak ada. Haid? Tak ada. Hantu orang balik lah. Cukup umur 15. Tak boleh ditentukan dengan cara balik. Boleh lagi hantu dia khunsa, ada lelaki-lelaki buat. Boleh lagi cara hantu dia. Tengok fizikal dia. Tengok. Tang ni ada apa? Biji apa ni? Biji ada khum. Jantan ni. Dia tak aku pun nak balas. Lepas tu tengok ni jambang semua dah. Takkan kata perempuan. Tengok ni tak ada. Tapi ada orang jantan tak ada temu tu macam dia Hong Kong Malaysia, Cina tak apa dah. Pakistan macam mana. Tengok tang ni pula ni. Merah apa tak? Ni tinggi elok ni. Hang perempuan ni, aku pun nak pasal perempuan dah. Tu cara dah. Tengok pada fizikal. Masih boleh ditentukan lagi buat. Cara tu tak boleh. Bila aku tak ada, hani tak ada, pam tak, sawam. Itulah last sekali dinamakan khunsa muskil. Khunsa muskil ni iaitu khunsa yang gagal dipastikan dia lelaki ataupun perempuan. Maka khunsa muskil tak boleh nikah. Khunsa muskil tak boleh nikah. Haram. Tak sah nikah. Dan khunsa muskil ni dia punya panggilan kan khunsa. Cara dia nak sembahyang.
Dia tak boleh duduk dengan orang jantan, dia tak boleh duduk dengan orang betina. Kalau cara sembahyang ni kita orang jantan ni, orang perempuan boleh tirai, dia duduk tanah. Dia duduk atas tirai. Boleh? Atau boleh. Dan macam ni lah, kalau ada ni sah orang lain, kita ada 3 sah lagi kadang-kadang. Ni tu imam, sah tani orang jantan. Sah pun tu dia, sah belakang baru orang perempuan. Tu cara tu dia punya khunsa muskil, dia punya panggilan kan khunsa. Tu cara khunsa. Akhirnya ni kita kalau gagah panjang ni, maka dia akan membuat pada pukul 10 malam. Jadi kita nak sembahyang Isyak ni. Ada soalan nanti kita sambung lagi bulan depan kalau saya tak tahu. Okay. Saya abang lah dia kalau orang saya ajak orang pergi mana-mana dia belaga dan bagi laluan kat saya lah. Saya kaki berjalan kadang-kadang nak lulus start dia nak kena pergi Bali luar terutama pada musim bulan raya lah. Dia kena pergi okey. Kalau bulan raya ni Pak nak beritahu saya turun-turun ni tuan-tuan tahan lah. Saya pergi 2 biji belum beli rumah saya sekali-sekala tapi kita komitmen kita tak ni lah. Ada soalan tak?